Kali ini kita akan belajar tentang topik daripada bab 4 pemakanan sukan, yaitu 4.2 pengelasan nutrin, tetapi kita akan fokus kepada indeks glisemik. Dalam topik indeks glisemik ini, Anda akan mentakrifkan apa itu indeks glisemik, membezakan sumber karbohidrat yang berindeks glisemik rendah, sederhana, dan tinggi. Apa yang dimaksudkan dengan indeks glisemik ataupun selalu disebut sebagai GI? GI ataupun indeks glisemik ini telah diperkenalkan oleh seorang ahli sains yang bernama Dr. Jenkins pada tahun 1981, yang mana konsep GI ataupun indeks glisemik ini adalah sebagai panduan untuk seseorang mengekalkan kestabilan gula di dalam darah, di mana indeks ini menerangkan bagaimana karbohidrat bertindak balas dengan tubuh manusia. Oke, kata kuncinya ialah bagaimana karbohidrat bertindak balas dengan tubuh manusia. Kadar penyerapan karbohidrat dan kepantasan karbohidrat tadi menjadi glukosa dalam darah dikira sebagai satu indeks ataupun satu petunjuk. So, indeks inilah yang disebut sebagai indeks glisemik. So, apa itu indeks glisemik? Ialah kadar penyerapan karbohidrat dan kepantasannya menjadi glukosa dalam darah. Kita sebut sebagai indeks glisemik. So, indeks glisemik ini dia menunjukkan kedudukan makanan dalam skala 0 hingga 100. Maknanya semakin tinggi skala itu bermakna indeks glisemiknya semakin tinggi. Kalau kita lihat dalam gambar dalam peraja ini yang menunjukkan indeks glisemik dan kesehatan Anda, pada gambar raja yang pertama ini merupakan kita punya glukosa dalam darah, paras glukosa dalam darah, dan ini menunjukkan massa. Kita melihat jika indeks glisemik itu tinggi, kita akan cepat merasa lapar. Kemudian kita akan mengambil makanan lagi dan kita akan merasa lapar kembali. Manakala untuk indeks makanan yang mempunyai indeks glisemik yang rendah, kadar glukosa dalam darah kita adalah dalam keadaan yang rendah dan prosesnya agak lama, menyebabkan kita akan lambat merasa lapar, di mana pelepasan tenaga itu perlahan-lahan menyebabkan kita akan sentiasa rasa kenyang, maka kita akan makan sedikit berbanding dengan makanan yang mempunyai indeks glisemik yang tinggi tadi. Tenaga itu akan dibebaskan ataupun dilepaskan ke dalam darah kita dengan begitu.
gandum, roti pita, quick oats, beras perang ataupun dan juga beras basmati ataupun white rice. Dan makanan yang indeks glisemiknya rendah yaitu 55 dan ke bawah, contoh makanan seperti 100% gandum penuh ataupun biasa kita dengar whole meal ataupun roti pumpernickel. Semua ini adalah makanan yang whole meal, gandum penuh. And then oat bran, muesli, kentang manis, jagung, keladi, kekacang, dan kebanyakan buah-buahan. Di sini kita tidak masukkan nanas dan tembikai karena dua buah-buahan ini masuk di dalam kategori indeks glisemik yang tinggi. Contoh makanan yang nisbah indeks glisemiknya baik, yaitu secara umumnya jika sesuatu makanan itu mempunyai indeks glisemik yang tinggi, kita patut makan sedikit. Oke, indeks glisemik yang tinggi, kita patut makan sedikit sahaja. Dan jika ia mempunyai indeks glisemik yang rendah, maka kita patut makan dengan lebih banyak. Contohnya berbanding nasi dengan sayur-sayuran, portion ataupun hidangan untuk sayur-sayuran itu sepatutnya lebih banyak berbanding dengan hidangan nasi, sebab nasi indeks glisemiknya tinggi. Oke, ada satu istilah lagi yang ada berkaitan dengan indeks glisemik, tapi ini tiada di dalam silibus, cuma sebagai info tambahan kepada pelajar yang kita sebut sebagai beban glisemik ataupun glycemic load atau GL. Oke, glycemic load ni pula ialah dia mengira gabungan bacaan-bacaan indeks glisemik bagi satu ataupun lebih makanan dan berapa banyaknya ia dimakan oleh seseorang. Ini maksudnya ialah kalau indeks glisemik ialah pada satu jenis makanan sahaja, tetapi untuk beban glisemik ialah dia merupakan kiraan daripada gabungan beberapa makanan yang diambil oleh seseorang individu. Oleh itu, beban glisemik atau GL ini kita boleh gunakan untuk menerangkan kesan satu jenis makanan, satu hidangan makanan, ataupun pengambilan makanan sehari penuh. Apa maksud ayat ini? Dia boleh menjelaskan kepada kita berapakah indeks glisemik yang kita ambil pada satu-satu makanan yang kita ambil ataupun pada satu hidangan yang kita ambil. Contoh satu hidangan ada nasi, ada sayur, ada ikan, ada ataupun kumpulan protein dan sebagainya. Oke. Dan diet keseluruhan dalam beban glisemik ini lebih penting berbanding daripada indeks glisemik bagi makanan-makanan tertentu. Kenapa? Sebab setiap kali kita mengambil makanan, biasanya ia adalah daripada gabungan pelbagai makanan. Oke, bagaimana kita kira indeks glisemik beban glisemik atau GL ini? Ia dikira dengan mendarabkan nilai glisemik, indeks glisemik sesuatu makanan dengan jumlah gram karbohidrat yang terkandung dalam makanan itu. Contohnya kita guna formula inilah. Cuma garisan di sini tertinggal, sepatutnya ada garisan di sini. Beban glisemik itu bersamaan dengan indeks glisemik darab dengan gram karbohidrat dalam hidangan yang kita ambil, kita bahagi dengan 100, dibahagi dengan 100. Walau bagaimanapun, teacher Rita tidak akan terangkan bahagian ini dengan lebih
details disebabkan beban glisemik ini tidak termasuk di dalam silibus tingkatan 6. Cuma pelajar-pelajar perlu memahami konsep apa itu indeks glisemik. Oke, apabila kita makan makanan yang mempunyai indeks glisemik yang tinggi, maka kadar kenaikan peras glukosa dalam darah akan menjadi lebih cepat dan peras glukosa kita akan memuncak dengan cepat. Maksudnya ialah jika setiap kali kita mengambil makanan dan makanan itu adalah makanan yang mempunyai indeks glisemik yang tinggi, maka ia akan mempercepatkan kenaikan paras glukos di dalam darah kita. Oleh itu, insulin akan dirembeskan sebagai tindak balas tubuh. Kenapa? Sebab hormon insulin inilah yang akan meredakan ataupun menurunkan paras glukosa di dalam darah kita itu dengan segera. Sebab apa? Sepatutnya di dalam tubuh manusia ini kita tidak memerlukan kadar glukosa yang sangat tinggi. Kita perlu dalam lingkungan 4,5 hingga 5,5. Selebihnya itu ialah kita akan mempunyai risiko untuk mendapat diabetes ataupun kencing manis. Oke, hanya sebahagian yang dapat digunakan sebagai tenaga dan selebihnya akan disimpan sebagai lemak. Oke, di sini apabila kita mengambil makanan yang mempunyai indeks glisemik yang tinggi akan menyebabkan kadar glukos dalam darah kita tinggi, dan untuk homeostasisnya ataupun menurunkan kembali paras glukosa dalam darah itu, hormon insulin akan dirembeskan supaya yang lebihan itu akan disimpan di dalam bentuk glycogen. Oke, lemak yang tersimpan dia tidak akan digunakan sebagai sumber tenaga utama, sebab sumber tenaga utama kita ialah karbohidrat. Oke, tubuh kita akan mula merasa lapar apabila paras gula turun mendadak, dan ini menyebabkan rasa lapar yang berulang-ulang walaupun makan hanya beberapa jam sahaja. Kenapa? Sebab proses penghadaman ataupun sistem digestif kita akan menghadam makanan yang berbentuk karbohidrat dalam tempo lebih kurang 3 hingga 4 jam, ataupun dia bergantung kepada kadar karbohidrat ataupun indeks glisemik yang ada di dalam makanan yang diambil. Ada makanan yang akan cepat dan ada makanan yang akan lambat diproses. Jadi kalau makanan yang indeksnya tinggi, indeks glisemiknya tinggi, ini akan menyebabkan kadar penyerapannya lebih cepat dan rasa lapar itu pun lebih cepat sebab proses penghadamannya cepat. Contoh makanan yang mempunyai indeks glisemik yang tinggi dengan indeks glisemik yang sederhana serta indeks glisemik yang kurang. Oke, di sini kita dalam gambar raja ini dia bahagikan kepada satu makanan yang berkanji, kemudian sayur-sayuran, buah-buahan, susu dan hasil tenusu serta snack. So, kita akan bahagikan kepada kumpulan ini adalah makanan, jenis makanan yang mempunyai indeks glisemik yang rendah. Dan kumpulan yang kedua ini adalah makanan yang mempunyai indeks glisemik yang sederhana. Dan yang terakhir ialah kumpulan makanan yang mempunyai indeks glisemik yang tinggi. Oke, kita lihat yang pertama daripada kumpulan makanan yang berkanji. Kumpulan makanan berkanji yang mempunyai indeks glisemik yang rendah termasuk barley, keladi, ataupun oat bran.
Sementara dalam kumpulan sayur-sayuran pula termasuk pelbagai kacang, termasuk kacang hijau, kubis, brokoli, dan juga tomato. Dalam kumpulan buah-buahan yang mempunyai indeks glisemik yang rendah termasuk apel, tembikai, pisang berangan, durian. Wah, durian pun masuk dalam indeks glisemik yang rendah. Susu dan hasil penusu, susu penuh krim, susu skim, yogurt, minuman kacang soya, custard. Dan snack pula termasuk susu coklat, bar coklat, pizza, curry puff, ice cream. Ice cream indeks glisemik rendah ya. Oke, indeks glisemik yang sederhana ialah basmati, tose, nasi lemak, biskut digestif, kentang rebus, buah-buahan termasuk betik, sultanas, ini semua berbagai jenis kismis and then donat. Untuk indeks glisemik tinggi termasuk pelbagai makanan yang diperbuat daripada mie ataupun makaroni, roti canai, beras pulut, ubi keledek. Sementara buah-buahan pula termasuk kurma, nanas, laici dalam tin. Dan snack termasuklah waffle, bubur sagu, dan hummus. Hummus ni saya tak berapa pasti ya apa hummus. Oke, ini adalah contoh-contoh makanan yang mempunyai indeks glisemik yang rendah dan indeks glisemik yang sederhana serta tinggi. Tetapi persoalannya bagaimana dia akan dikaitkan dalam sukan. Oke, kadang-kala ada soalan itu di dalam STPM, dia akan bagi kamu satu menu yang terdiri daripada pelbagai makanan. Kemudian daripada menu itu nanti dia akan tanya kamu kenapa atlet ini sepatutnya tidak mengambil makanan ini di dalam tempo masa yang singkat sebelum pertandingan, ataupun dia minta cadangan makanan yang sepatutnya diambil oleh atlet ini sebelum ataupun beberapa menit sebelum pertandingan. Sebab itu kita perlu tahu beberapa contoh makanan yang mempunyai indeks glisemik yang rendah, sederhana dan tinggi, yang mana kita boleh cadangkan kepada atlet, yang mana yang sesuai diambil sebelum masuk bertanding. Oke, kita lihat satu contoh soalan, yaitu soalan pada tahun 2014, soalan esei. Kalau soalan 7 ini soalan esei ya. Aras glukosa dalam darah manusia berbeza bagi sumber karbohidrat yang berbeza. Oke, sumber karbohidrat lihat nih sumber karbohidrat. Uraikan perbezaan antara makanan berkarbohidrat indeks glisemik tinggi dengan makanan berkarbohidrat indeks glisemik yang rendah. So, kata tugasnya ialah menghuraikan perbezaan. Tapi kalau ada perkataan perbezaan di sini, yang paling sesuai ialah kita buat dalam bentuk jadwal perbandingan. So kita akan buat di sini indeks glisemik tinggi, yang ini indeks glisemik rendah. Jadi perbezaan dia di sinilah kamu jelaskan perbezaannya dalam jadwal di sini. Oke, soalan kedua, berdasarkan jadwal di bawah, oke, ada jadwal diberikan. Jelaskan, kata tugasnya jelaskan mengapa nasi putih itu lebih sesuai dijadikan menu makanan pralatihan berbanding dengan pulut putih. Jadi calon ataupun pelajar perlu memahami ataupun menganalisis dulu jadwal menu yang diberikan. Oke, yang pertama sekali ialah nasi putih. Nasi putih yaitu 167 gram
dengan kandungan kalorinya 217, karbohidratnya 50 gram, proteinnya 3,8, lemak 0,2, tidak ada serat, dan indeks glisemiknya 69. Sementara pulut putih beratnya lebih ringan, 66 sahaja, 66 gram sahaja, tetapi kandungan kalorinya 234, karbohidrat sama, proteinnya tinggi 5,1, lemak 1,5, dan sedikit serat 0,6. Indeks glisemiknya 98. Bermakna pulut putih ini mempunyai indeks glisemik yang tinggi. Ingat tadi, kalau indeks glisemik yang tinggi, maka kadar penyerapannya adalah lebih cepat, menyebabkan kita akan lebih cepat lapar. Oke. Ini adalah jawaban untuk soalan E tadi, yaitu huraikan perbezaan. Jadi teacher kita cadangkan di sini, kamu buat dalam bentuk jadwal seperti ini, dan disebabkan panduan markanya ialah 6 marka, maka kita bahagikan jadwal kamu kepada 3 row, 1, 2, dan 3. Oke. So pada kolom yang pertama indeks glisemik tinggi, kolom kedua indeks glisemik rendah. Kita lihat perbezaan. So perlu, apabila perbezaan, dia mesti menerangkan perkara yang sama dengan melihat perbezaannya. Contoh di sini, terurai dengan cepat. Oke, ini cepat kan, semasa proses pencernaan. Yang ini pula terurai dengan lambat. Perbezaannya ialah cepat dan lambat. Perkara yang dijelaskan sama, proses pencernaan. And then mempercepatkan pembebasan glukosa, mempercepatkan pembebasan glukosa ke dalam darah. Yang ini pembebasan glukosa ke dalam darah adalah lambat. Yang ini cepat, yang ini lambat. Aras glukosa akan menurun dengan cepat. Oke, menurun dengan cepat. Yang ini aras glukosa akan menurun dengan lambat. So, cepat, lambat, cepat, lambat. So, jika Anda boleh menerangkan ini dengan dalam parallel ataupun sama, perkara yang sama dalam row yang ataupun lajur yang sama, maka kamu akan mendapat 2 marka di sini ya. 2 marka, sini pun 2 marka, sini juga 2 marka. Oke, bahagian yang soalan yang kedua tadi B, soalannya ialah kenapa nasi putih itu lebih sesuai kan? So, cara menjawabnya sebab kata tugasnya tadi jelaskan dan 9 marka, maka kita perlu 1 fakta dengan 1 huraian. Kita sebut 1+1. So, yang bergaris ini ialah fakta. So, untuk menjawab, kamu boleh buat dalam bentuk poin, kemudian tulis fakta kamu dan gariskan, dan kemudian penjelasan kamu tambah di belakang. Ataupun ada cara yang sebelum ini dicerita tunjuk, fakta di atas, gariskan, dan penjelasan di bawah. Boleh ya? So, ini ialah contoh-contoh ataupun kaidah yang kamu boleh guna untuk menjawab soalan. So, jawabannya tadi, kenapa nasi putih lebih sesuai? Karena aras glukosa tidak meningkat dengan cepat. And then, ini membolehkan ketersediaan glukosa lebih lama untuk menjana sintesis ATP. Nasi putih sesuai dimakan karena insulin tidak dirembes dengan banyak.
Jadi ini menyebabkan hipoglikemia lantunan atau rebound hipoglikemia. And then nasi putih tidak menghalang penguraian lemak sebagai sumber tenaga. Jadi penggunaan ini disebabkan penggunaan lemak telah menjimatkan penggunaan karbohidrat pada intensitas yang rendah. Oke, ini 1, 2, 3, 4. Nasi putih mempunyai serat dietary yang rendah untuk mengelakkan gangguan pada gastro usus. Dan yang kelima, nasi putih mempunyai kandungan protein dan lemak yang rendah yang membantu pencernaan lebih cepat. Oke, sebab dia 9 marka tadi, sepatutnya di sini 1 plus 1 kamu akan dapat 2 marka, 2. Tetapi karena NPM memberikan kamu 9 marka sahaja, maka maksima yang kamu dapat di sini ialah 9. Walaupun kamu betul semua 9. Kalau kamu betul 9, maknanya ada huraian yang salah, pun masih dapat 9. Oke, sekian saja perkongsian dengan teacher Rita hari ini berkaitan dengan indeks glisemik. Jumpa lagi pada topik yang lain. Jangan lupa subscribe, dan kongsikan kepada rekan-rekan Anda di luar sana. Bye.